Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma binurika ihtadaitu wa bifadlika istaghnaitu wa bika asbahtu wa amsaitu. Zunubi baina yadayka nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah wa syukrillah, mulai pada hari ini, pada setiap minggu, hari Sabtu yang seperti ini, jam 10 pagi sehingga jam 11 pagi, kita akan mengadakan kuliah duha menggunakan kitab Sejarah Peradaban Islam. Ya, ini kitabnya yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Syamruddin Nasution, yang merupakan salah seorang dosen ataupun pensyarah saya saat ketika saya sedang mengambil pengajian master sekarang ini. Dan buku ini adalah hadiah tangan daripada beliau, dan saya kira saya bercadang insya-Allah untuk membacakan topik-topik pilihan yang akan kita ambil daripada kitab ini, iaitulah sejarah peradaban Islam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali pengertian sejarah. Secara etimologi berasal dari kata Arab syajarah, yakni dengan maksud pohon kayu. Dan dalam bahasa Inggris, sejarah disebut sebagai history, yang berarti pengetahuan tentang gejala-gejala alam, khususnya manusia, yang bersifat secara kronologi. Sementara itu, pengetahuan serupa yang tidak kronologi itu diistilahkan sebagai sains. Oleh kerana itu, dapat difahami bahawa sejarah itu adalah aktiviti manusia yang berhubungan dengan kejadian-kejadian tertentu yang tersusun secara kronologi. Makanya pengertian sejarah juga bermaksud ilmu pengetahuan yang berikhtiar untuk melukiskan atau menjelaskan fenomena kehidupan sepanjang terjadinya perubahan kerana adanya hubungan antara manusia terhadap masyarakatnya. Makanya ilmu pengetahuan berusaha melukiskan tentang peristiwa masa lampau umat manusia yang disusun secara kronologi untuk menjadi pelajaran bagi manusia yang hidup
sekarang maupun yang akan datang. Itulah disebabkannya dikatakan orang bahawa sejarah adalah guru yang paling bijaksana dalam kehidupan manusia. The history repeat itself. Ya, di mana sejarah itu adalah berulang-ulang. Makanya sebagaimana syajarah dengan maksud pohon kayu, maka dihuraikan oleh ulama. Kalau kita lihat pohon kayu, daripada awal ke bawah dalam tanah tu dah ada akar tunjang dia. Naik ke atas sikit ada lagi akar-akar cabang dia. Naik lagi ada akar serabut dia. Kemudian ada batang dia. Ada cabang dahan dia. Naik lagi ke atas ada ranting dia. Ada daun dia. Sehingga akhirnya itu membentuk satu syajarah. Yakni pohon kayu. Maka begitulah gambaran sejarah itu. Ianya digali daripada akarnya yang paling bawah. Naik ke atas secara kronologi pergerakannya bagaimana. Apabila kita membicarakan dan memperkatakan sesuatu mengenai sejarah. Hadirin sekalian, saya akan menumpu dalam membicarakan sejarah ini kepada kerajaan ataupun pemerintahan yang wujud selepas daripada zaman Khulafaur Rasyidin. Kerana sejarah peradaban ini dia tidak akan wujud kecuali dengan laluan pemerintahan kerajaan-kerajaan dunia. Melalui hasil daripada kepemimpinan yang ada itulah terbentuknya peradaban dalam sejarah. Maka saya akan pergi terus kepada sejarah, ini tajuk kita yang pertama. Ya. Sejarah Daulah Umayyah yang pertama di Syria. Bermula daripada tahun 40 sehingga 132 Hijrah. Bersamaan 661 sehingga 750 Masihi. Ya. Setelah Khalifah Ali meninggal dunia di bulan Ramadan tahun 40 Hijrah, penduduk Kufah mengangkat puteranya Hasan radhiyallahu an menjadi khalifah mereka. Walaupun sebenarnya dia tidak berbakat menjadi khalifah kerana lebih suka hidup bersenang-senang dan kahwin dengan banyak wanita. Pernah juga dia menentang Muawiyah dengan mengirim 12,000 pasukan tentera untuk menyerang Muawiyah. Akan tetapi pasukannya kalah dan dia mengajak Muawiyah berdamai. Sementara itu penduduk Syam pun telah mengangkat Muawiyah menjadi khalifah mereka semenjak peristiwa Majlis Tahkim. Berbeza dengan Hasan, dia didukung oleh tentera-tentera militan yang keperluan asasi dalam bentuk gaji mereka ditanggung oleh Muawiyah. Apalagi bumi Syam yang kaya raya mendukung Muawiyah untuk hal ini. Artinya Muawiyah dari segi income-nya terlalu besar. Dia kerana bumi Syam adalah bumi yang penuh keberkatan. Nama lengkapnya Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay. Ibunya Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdul Syams. Muawiyah dilahirkan di Mekah 5 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan masuk Islam bersama ayahnya Abu Sufyan, saudaranya Yazid dan ibunya Hindun pada waktu Fathul Makkah. Ya, mereka di antara yang agak lewat menganut Islam. Ya, iaitulah pada hari pembukaan kota Mekah. Karenanya pernah terjadi peristiwa Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an ditemui oleh lebih 9 orang sahabat untuk melakukan mesyuarat. Di antara yang hadir dalam itu ialah Abu Sufyan bin Harb, Bilal bin Rabah, kemudian Suhail bin Amru, dan beberapa orang yang lain. Saat ketika menjemput masuk ke rumah Umar, Saidina Umar selaku khalifah lebih dulu memanggil Bilal bin Rabah radhiyallahu an, kemudian memanggil yang lain, dan terakhir dipanggil Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu an. Lalu kecil hati Abu Sufyan, dia mengadu kepada Suhail. Dia kata, macam mana Umar boleh panggil saya yang terakhir? Padahal saya ni Quraisy, saya Arab, nasab saya bukan Umar, tak kenal saya. Apalah Bilal yang dikira bekas hamba daripada Afrika, ya, tak ada nasab keturunan, tiba-tiba Bilal dipanggil dulu. Suhail ini radhiyallahu an seorang yang bijak. Suhail hanya menjawab, wahai Abu Sufyan, saya tak kisah saya dipanggil akhir ke awal ke masuk umar, saya tak kisah. Yang takut saya ialah di akhirat besok, saya yang paling akhir dipanggil masuk ke dalam syurga. Ini bijaknya Suhail menyebabkan Abu Sufyan terdiam terus. Jadinya Umar itu menilai seseorang berdasarkan Islam dan imannya. Oleh kerana Bilal lebih awal masuk Islam dan Abu Sufyan serta keluarganya masuk pada hari Fathul Makkah. Memang hari dah tak boleh buat apa dah kena kepung semua. Maka Umar mendahulukan Bilal. Ini kaedah yang ditunjukkan oleh syarak, memuliakan orang yang beriman lebih dari yang lain. Muawiyah adalah salah seorang yang ahli dan paling menguasai dunia politik. Cerdik, ahli siasah, penguasa yang kuat dan bagus planningnya dalam urusan pemerintahan. Maka tidak menghairankan jika dia dapat menjadi gubernur selama 22 tahun. Ini pada zaman pemerintahan Saidina Umar dan Uthman bin Affan radhiyallahu an. Iaitulah bermula pada tahun 13 Hijrah sehingga tahun 35 Hijrah. Dan menjadi khalifah selama 20 tahun. Iaitulah pada tahun 40 sehingga 60 Hijrah. Sementara Hasan radhiyallahu an, nama lengkapnya adalah Hasan bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Dia dilahirkan di Madinah tahun ketiga Hijrah. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari puteri Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Namanya diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sangat mencintai cucunya itu. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hasan dan Husain memberi rasa harum bagiku di dunia. Hasan ikut dalam ekspedisi penaklukan ke Afrika Utara dan Tabaristan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu an. Ikut melindungi khalifah dari serangan pemberontak dan ikut dalam perang Jamal dan Siffin bersama ayahnya. Hasan radhiyallahu an meninggal dunia di Madinah
pada tahun 49 Hijrah kerana diracun oleh salah seorang isterinya. Menurut orang Syiah, sudah berulang kali suruhan Muawiyah hendak meracun Hasan agar Muawiyah terbebas dari membayar kompensasi yang dipikulnya terus-menerus setiap tahun. Dengan demikian, dunia Islam sepeninggalan Khalifah Ali karramallahu wajhah terdapat dua khalifah, yaitu di Kufah dan di Syam. Syam pada masa itu ialah Syria, termasuk Mesir, termasuk Palestin. Hari ini Syam dianggap Syria aja. Atas prinsip divide and rule. Pecah dan perintah yang dilaksanakan oleh penjajah dalam masa yang panjang. Jadi di Syam ada Muawiyah. Di Kufah ada Sayyidina Hasan yang mulia radhiyallahu an. Karena memang pemerintahan ayahnya Sayyidina Ali itu berpusat di Kufah di Iraq. Suatu hal yang tidak perlu terjadi apabila dikaitkan dengan perlunya menciptakan persatuan di kalangan umat Islam. Tidak seharusnya ada dua khalifah, dua pemimpin dalam satu masa. Itu di dalam hadis. Kalau ada dua, bunuh salah satu. Matikan, Nabi kata. Jangan bagi ada dua, biar satu aja. Sepatutnya ini tidak berlaku, tapi itulah yang berlaku. Maka tawaran Hasan radhiyallahu an untuk berdamai merupakan suatu hal yang tepat untuk mengatasi masalah itu. Itulah sebabnya waktu Hasan mengajak Muawiyah berdamai, langsung diterima Muawiyah kerana dia sangat bercita-cita menjadi khalifah. Bila Sayyidina Hasan radhiyallahu an buat perdamaian dengan Muawiyah, kemudian cadangkan kita kena ada satu je khalifah, jangan dua. Maka Muawiyah setuju. Kerana dia memang bercita-cita untuk menjadi khalifah itu. Walaupun Hasan mengajukan beberapa syarat, bagi Muawiyah hal itu tidak ada persoalan. Asalkan jabatan khalifah diserahkan Hasan bin Ali radhiyallahu an kepadanya. Dia jadi dalam perjanjian itu biasa ya. Akan adalah beberapa syarat. Muawiyah tak peduli dah ke syarat tu. Yang penting dia dapat jadi khalifah masa itu. Adapun syarat-syaratnya iaitu, satu, Hasan menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah dengan syarat Muawiyah berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul serta sirah khalifah-khalifah yang saleh. Ini asas syarat yang diletakkan oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu an. Mestilah dasar pemerintahan itu berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, di samping al-aqwalus sahabah. Dia kata-kata dan tindakan-tindakan sahabat yang sebelum dalam perkara kebenaran dan pemerintahan. Yakni sekurang-kurang tidaknya mesti merujuk kepada kepimpinan Khulafaur Rasyidin yang sebelum daripadanya. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, agar Muawiyah tidak mengangkat seseorang menjadi putera mahkota sepeninggalannya dan urusan kekhalifahan diserahkan kepada orang banyak untuk memilihnya. Dia kalau sekiranya sampai masa dah untuk gantikan khalifah, maka syarat oleh Hasan, Sayyidina Hasan radhiyallahu an, mestilah khalifah itu dipilih oleh rakyat.
Bukan khalifah yang ditunjuk oleh Muawiyah. Ia sebagai putera mahkota. Maknanya aku mati, dia ni naik. Bukan. Mestilah rakyat yang memilih. Itu syarat kedua. 3, agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Iraq. Menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan mereka. Dia kerana Iraq, pengaruh Sayyidina Ali karramallahu wajhah terlalu besar dan kuat. Dia Ali berpusat di Kufah itu di Iraq. Jadi orang-orang Iraq sayang dia. Memanglah kaedahnya kalau dah menyokong Ali, macamlah terjadi penentangan terhadap Muawiyah. Maka kalau Muawiyah naik menjadi khalifah, nanti Iraq itu juga masuk di bawah kekuasaan dia. Makanya itu diminta janganlah balas dendam pula. Atas marahnya beberapa puluh tahun sebelum, sikap orang-orang Iraq yang menyokong Ali dan menentang dia. Maka janganlah dibuat tindak balas dalam bentuk dendam. Syarat yang keempat, agar cukai tanah negeri Ahwas. Ya, Ahwas ini di Parsi, di Iran. Sana ada tanah dan ada cukai dia. Diperuntukkan kepada Hasan dan diberikan setiap tahun. Itu sebagai income dia. Tentulah banyak juga perkara yang dia boleh guna pakai untuk kerja jihad. Yang kelima, agar Muawiyah membayar kepada saudaranya Husain sebanyak 5 juta dirham dari Baitul Mal. Ya, atas syarat ini, perjanjian ini. Dia hendaklah bayar 5 juta tu kepada Husain. Ya, kembar kepada Hasan. Yang keenam, agar Muawiyah radhiyallahu an datang secara langsung ke Kufah untuk menerima penyerahan jabatan khalifah dari Hasan dan mendapat bai'ah dari penduduk Kufah. Dia berada di Syria masa itu, di Damsyik. Sedangkan Hasan ada di Kufah di Iraq. Maka untuk aku serah jawatan aku ni kepada kamu, datang ke Kufah. Biar rasmi rakyat tahu kita hanya memiliki satu khalifah saja. Hadirin sekalian, saya suka mengingatkan diri saya dan seluruh para netizen dan rakan-rakan yang mengikuti siaran ini, bahawa kita membacakan kisah kepemimpinan para sahabat yang mulia radhiyallahu an. Berhubung dengan sahabat ini, harus kita memahami dan wajib kita meletakkan i'tiqad bahawa mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Dengan kita tidak menafikan bahawa terdapat kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh para sahabat dalam kehidupan mereka. Tetapi kita tidak boleh mengambil itu sebagai musabab untuk menghina mereka. Tidak boleh. Mereka tetap mulia di sisi Allah. Jasa mereka terlalu besar. Di sana dalam membicarakan Muawiyah bin Abi Sufyan ini, radhiyallahu anhum, ada penulis-penulis yang mencatatkan istilah-istilah seperti burah, seperti pemberontak dan sebagainya. Boleh jadi apa yang ditulis atas istilah akademik berhenti situ. Tapi jangan dia angkat sampai kita juga menyatakan memang dia pemberontak. Jangan. Kita tak nafikan mereka buat kesalahan. Tetapi jasa mereka jauh lebih besar daripada itu. Ya, Abu Sufyan radhiyallahu an, Muawiyah, Yazid, semua ni orang-orang yang mulia. Tidak boleh kita hina. Dalam kitab Jundullah As-Saqafat yang ditulis oleh Dr. Fathiyakan, beliau menyatakan bahawa adalah menjadi kafir orang yang menghina sahabat. Kerana kata Ustaz Fathiyakan, sahabat itu dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka bila kita menghina sahabat, samalah macam kita menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya kita duduk berehat di rumah hari Sabtu macam ni, tak kerja. Tiba-tiba ada 5-6 orang budak-budak main bola di halaman rumah, di depan rumah kita. Entah macam mana dia tendang bola tu melayang, kena ke cermin tingkap rumah kita, pecah. Bila pecah je perak, pecah cermin, kita pun bangun laki bini, jenguk tengok. Apa kalimah pertama yang kita atau isteri kita cakap? Anak siapa tu bang? Anak siapa? Nah, kita tak tuju ke dia dah, terus ke ayah dia bila kita marah. Maka begitulah. Bila dikata sahabat dicaci sahabat, na'udzubillah min zalik, bermakna mengata dan mencaci Rasulullah yang mendidik mereka. Jangan. Nabi kata ada umat yang dilaknat kerana lepas pada aku mati esok mereka hina sahabat aku. Kita jangan masuk. Cuma saya baca apa yang ditulis atas amanah penulisan. Tapi sahabat tetap makamnya sebagai sahabat. Ketika ada seorang bertanya kepada ulama berhubung dengan Muawiyah, apabila terjadi pertembungan dengan Saidina Ali apa semua, maka mereka menyatakan tidakkan Muawiyah itu seorang burak, seorang pemberontak. Lalu ulama ni jadi marah. Ulama itu menyatakan, demi Allah, sesungguhnya debu-debu yang ada dalam lubang hidung kuda yang ditunggangi oleh Muawiyah, debu tu lebih mulia daripada kamu yang cakap dengan aku sekarang. Kamu siapa? Dia tu sahabat. Mulianya dia sampai debu dalam lubang hidung. Kuda tu dia naik, tak pasal debu tu pun mulia. Sampai macam tu lah. Ini makamnya ta'zim yang diletak oleh ulama kepada sahabat. Jadi kena berdiri kat situ elok-elok. Jangan ada terlintas menghina sahabat, kata ke sahabat. Kerana kita membaca sejarah. Ya, bila kita baca sejarah, macam-macamlah kisah sejarah. Namun sahabat tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini lebih kurang 6 syarat yang diletakkan oleh Saidina Hasan radhiyallahu an kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada waktu pendukung Hasan mengecam penyerahan kekuasaan kepada Muawiyah, hal itu dijawab Hasan radhiyallahu an bahawa dia tidak rela menyaksikan umat Islam saling membunuh untuk memperebutkan kekuasaan. Dan dia berkata, inti kekuasaan bangsa Arab saat ini ada di tanganku. Jika aku ingin damai, mereka siap berdamai. Jika aku ingin perang, mereka siap berperang. Dia adalah biasa di kalangan pengikut-pengikut Sayyidina Hasan radhiyallahu an yang berasa tak puas hati dengan syarat dan dia pula serah jawatan khalifah. Tak puas hati, pengikut biasalah. Tapi Sayyidina Hasan menyatakan, ya, bahawasanya kalau kita nak perang boleh. Kalau saya kata perang, diorang pun sanggup berperang. Tapi lama mana kita nak bertembung sama sendiri, mayat bergelimpangan, yang sana bersyahadah, yang sini bersyahadah. Ramai mana lagi nak perlu mati kerana saya, kata Hasan. Tapi kalau saya kata berdamai, saya serah, mereka pun sanggup berdamai. Lainlah kalau saya kata damai, mereka kata nak perang juga, itu lain. Namun bila saya tawarkan perdamaian, mereka juga bersedia menerima perdamaian itu. Maka oleh kerana itulah, kata Hasan, saya menerimanya. Dan saya mengambil sebagai suatu langkah penyatuan ummah. Ya, kita kena bersatu padu, kata Sayyidina Hasan. Selain itu, Hasan radhiyallahu an sedar bahawa ayahnya Ali dahulu pun banyak mengalami kesulitan menghadapi Muawiyah dan tidak dapat
dia atasi ayahnya. Apalagi dia, oleh sebab itu, dia ingin mencari jalan selamat. Tutup pintu sudah. Jalan selamat bagi dirinya dan keluarganya. Kerana kekuatan yang dimilikinya tidak mampu menghadapi tekanan-tekanan Muawiyah. Dia di mana Saidina Hasan telah melihat pada zaman pemerintahan Saidina Ali, ayah dia. Bila berdepan dengan Muawiyah ni tak mudah. Dia penyokong dia pun besar, ramai. Tentera dia pun kuat. Dan Saidina Hasan pernah tewas. Walaupun 12,000 tentera dia. Lepas tu pula, Muawiyah ni memang very strategis. Dia licik dan dia bijak. Jadi, kalau nak berlawan main ikut-ikut semangat, boleh. Kan? Kalah lah, peduli apa, boleh. Tapi hancurlah. Jadi, dia mengambil mudarat yang lebih kecil untuk mengelak mudarat yang lebih besar. Muawiyah menyetujui syarat-syarat yang diajukan Hasan radhiyallahu an. Untuk itu dia datang ke Kufah, menerima bai'ah jabatan khalifah dari Hasan dan penduduk Kufah. Tahun itu 661 Masehi bersamaan 41 Hijrah. Disebut tahun persatuan kerana umat Islam telah bersatu di bawah pimpinan seorang khalifah. Maka Muawiyah pun bergeraklah daripada Syria menuju ke Iraq. Sampailah ke Kufah. Bila sampai di Kufah, dia buatlah upacara. Ya, Sayyidina Hasan radhiyallahu an serahkan jawatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Ya, maka terjadilah penyatuan umat pada hari itu. Karena pada masa itu hanya wujud seorang khalifah sahaja. Setelah itu, Hasan berpindah ke Madinah dan hidup tenang di sana sampai meninggal pada tahun 675 Masehi, yakni 49 Hijrah. 15 tahun setelah penyerahan jabatan khalifah itu. Artinya bila Sayyidina Hasan radhiyallahu an serah, dia ambil keputusan daripada Kufah, dia balik duduk di Madinah. Artinya dia menunjukkan sikap penyatuan sungguh. Dia tidak mengganggu kerja-kerja kepimpinan dan pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan setelah 15 tahun berada di Madinah, maka Sayyidina Hasan radhiyallahu an meninggal dunia. Untuk mempertahankan kuasa khalifah tetap di tangan Bani Umayyah, Muawiyah radhiyallahu an menciptakan sistem monarki dalam pemerintahannya. Walaupun untuk itu dia telah melanggar janjinya dengan Hasan radhiyallahu an. Dia kalau ikut Sayyidina Hasan dalam janji tadi, sekiranya nak letak jawatan, nak serah jawatan khalifah, rakyat kena pilih. Jangan tunjuk-tunjuk anak keturunan apa semua. Tapi Muawiyah abaikan syarat itu. Dia mulai membentuk sistem monarki. Ya, sistem beraja secara keturunan. Dan ini merupakan sistem pemerintahan beraja yang pertama, ya, dalam sejarah politik Islam. Daulah yang didirikan oleh Muawiyah ini disebut dengan Daulah Umayyah. Ya, atau kita selalu sebut Bani Umayyah. Dia ambil dari nama Umayyah bin Abdul Syam, Datuk Muawiyah. Dia Umayyah tu nama datuk dia. Daulah ini berkuasa selama lebih kurang 90 tahun. Yakni mulai tahun 40 Hijrah sehingga 132 Hijrah ataupun 665
Masehi sehingga 750 Masehi, di mana selama tempoh tersebut Bani Umayyah diperintah oleh 14 orang khalifah. Di mana masa pemerintahan khalifah-khalifah itu dapat dibagi atas 3 peringkat. Iaitulah masa pertumbuhan, yakni permulaan, masa puncak, ini klimaks, ya, masa haibat, kehaibatan pemerintahannya, dan masa kemunduran. Lalu kita akan melihat nanti faktor-faktornya. Mengapa jadi maju, mengapa jadi mundur sehingga jatuh. Apa faktor-faktor yang menyokong ke arah tersebut. Iaitu kita akan lihat secara ringkas. Permulaan pemerintahan terjadi pada tahun 661 Hijrah sehingga 661 Masehi sehingga 680 Masehi. Pada masa permulaan ini mencakup masa pemerintahan Muawiyah, yakni 40 hingga 60 Hijrah, 20 tahun. Yazid bin Muawiyah 61 hingga 63 Hijrah, lebih kurang 2-3 tahun. Muawiyah bin Yazid 63 Hijrah, dan Marwan bin Hakam 64 hingga 65 Hijrah, setahun aja. Ini lebih kurang asas. Dia ada 3-4 orang khalifah anak beranak yang naik bagi mengukuhkan kerajaan pada masa itu. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, yang memerintah tahun 40 sehingga 60 Hijrah. Muawiyah sebagai khalifah pertama melakukan pemindahan ibu kota negara dari Kufah ke Damaskus kerana dia sudah 22 tahun menjadi gubernur di daerah ini. Selain dia mempunyai pendukung yang dapat mempertahankannya di sana, sedangkan di Kufah hanya terdapat pendukung Ali, Saidina Ali karramallahu wajhah, yang beraliran Syiah. Ini yang pertama. Dia pusat pemerintahan tu dipindahkan dulu ke Damaskus di Syria. Faktanya ialah kerana dia telah memerintah 22 tahun dan dia memiliki kekuasaan, pengaruh, kekuatan, dia build up, dia kuasa pengaruh dia di Damaskus itu. Makanya dipindahkan aja ke sana. Manakala kalau di Kufah itu lebih ramai penyokong Saidina Ali. Nah, ini cautious, ya, berhati-hati. Karena boleh saja berlaku penyelewengan dalaman dan seumpamanya. Ketika Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu an berjaya menakluk negeri Mesir, dia bagaimana Saidina Umar memerintahkan Amr bin As radhiyallahu an yang dilantik menjadi gubernur di Mesir pada masa itu, supaya mengubah pusat pemerintahan dia kepada bandar yang lain. Sebelumnya, pusat pemerintahan itu di Alexandria. Iaitulah Iskandaria hari ini. Alexandria ini diambil daripada Alexander the Great. Nah, jadi bagi Umar bila Islam dah masuk, tutup buku jahiliyah, buka buku Islam tu. Jadi dia perintah Amr bin As cari. Itulah dia dapat peringkat awalnya pusat pemerintahan yang baru, iaitulah di bandar Fustat. Nah, bandar Fustat inilah dibina. Sampai ini ada Masjid Amr bin As, dan di situ boleh muat beribu-ribu jamaah. Bahkan di situ juga kalau malam Ramadan, antara imamnya mutaakhir ini ialah Syekh Jibril. Ya, Syekh Jibril ni orang, bukan malaikat Jibril dah. Orang, seorang ulama, hufaz. Dia telah menghatam Al-Quran lebih 1000 kali.
Syekh Jibril ini. Dia kalau jadi imam tarawih itu memang sampai ratus ribu lah orang jemaahnya. Melimpah lepas ke jalan-jalan. Itu dia antara pusat pemerintahan awal tukar. Itu biasa. Dia tutuplah cerita baru ni, buka legasi yang seterusnya. Begitu. Selain itu, Muawiyah untuk pertama kali dalam pemerintahan Islam menggunakan tenaga bodyguard. Pengawal peribadi untuk alasan keamanan. Juga Muawiyah membangun tempat khusus untuk dirinya di dalam masjid yang disebut dengan Maqsurah. Jadi dalam masjid ada tempat khusus. Karena dulu bila nak sampai maklumat, nak beritahu, nak itu, nak ini, majlis besar, menima apa semua ni, umumnya dibuat di masjid. Center of Civilization, pusat kebudayaan, pemerintahan, ilmu segala apa, asalnya di masjid. Sebab itu Nabi SAW bila hijrah ke Yasrib, Madinatul Munawwarah, pertama yang Nabi bina ialah masjid. Itu kaedah Islam memang begitu. Jadi dibuatnyalah satu tempat nama Maqsurah. Situlah tempat dia duduk untuk dia berucap ke kalau ada majlis apa, ada tempat khas lah. Umpamanya macam kita kalau hari Jumaat kan, bila ada jemputan kepada Duli Tuanku Sultan misalnya, ada tempat khas. Dia letakkan kain kuning, VVIP. Itu tidak ada kesalahannya sebagai memberi penghormatan pada orang yang perlu diberikan hak penghormatan itu. Muawiyah juga memperkuat pemerintahan dengan mengembangkan armada angkatan laut. Sehingga ketika itu dia telah memiliki 1,700 buah kapal. Ini banyak, ya. Menunjukkan kuat tu kerajaan dia. Dia pernah menyerahkan angkatan laut ini di bawah pimpinan puteranya Yazid untuk merebut Konstantinopel. Akan tetapi usaha ini gagal kerana pertahanan kota tersebut sangat kokoh. Ya, dikatakan anak dia Yazid melakukan serangan ke atas Konstantinopel melalui angkatan laut ni selama setahun. Dia ada catatan menyebut mulai tahun 668 sehingga 669 Masihi. Tapi tak berjaya. Kerana memang Konstantinopel ataupun Konstantiniah ini merupakan pusat bandar pemerintahan kerajaan Romawi yang sangat kuat. Dia dikatakan dalam laut, siapa yang pernah pergi melawat, Blue Mosque, ya, istana, Topkapi dan sebagainya, yang hari ini dijadikan museum itu, dia boleh pergi ke belakang, ke tempat rehat pada rumput atas bukit. Tengok ke bawah nampak laut. Dia katakan laluan masuk ke teluk tu, laut besar tu, nak masuk kawasan tu, dipasang dengan rantai-rantai berduri yang besar oleh tentera-tentera Romawi, sehingga kalau kapal lalu je, terantuk itu pecah kapal. Mereka akan serang dan mati saja je. Memang susah. Dan memang para sahabat radhiyallahu anhum sentiasa mengingat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditawan kota Konstantiniah. Dia Konstantinopel. Hari ini dia panggil Istanbul. Iaitu Konstantinopel. Konstantin itu nama rajanya. Raja Kristian masa itu dinamakanlah Konstantinopel. Jadinya Nabi kata akan ditawan kota Konstantin. Sebaik-baik tentera ialah tentera yang menawannya. Sebaik-baik raja ialah raja yang memimpinnya. Ini Nabi sebut. Bila Nabi sebut ni, sahabat dah mula membuat-buat semangat. Banyaklah ekspedisi dibuat untuk menawan itu kerana mereka nak jadi tentera terbaik dan pimpinan terbaik. Namun zaman ini masih gagal. Kita tahu kejayaan itu datang pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia sehingga dia kerahkan bala tentera dia, tolak kapal naik gunung, turun gunung berbulan-bulan lamanya. Ada yang kata 3 bulan, ada kata 6 bulan. Besar-besar kapal, beratus buah kapal itu,
Mereka naikkan daripada laut, tolak ikut jalan darat. Naik bukit, turun bukit, malam senyap, pergi pula, bergerak lagi begitu. Sehingga akhirnya melepasi kawasan rantai yang dalam laut ni, baru mereka turun balik ke laut. Dan buat serangan secara sudden death. Dia secara mengejut, saat itulah tumbangnya kota Konstantinopel itu. Ya. Jadi dia try setahun. Tapi tak mampu dia. Akibatnya, banyak yang menderita korban jiwa dan kapal. Sekaligus kerana pihak musuh tetap dapat menggunakan bom Yunani. Itulah tu, besi. Dia bulat gitu, tapi berduri-duri. Besi padu tu. Tu kata sangkut, retak, rekah, pecah kapal. Ya, kapal ni tu bukan boleh kalau di bahagian buritannya tu pecah. Air masuk, selesai. Sink. Ni dia akan tenggelam. Menjelang wafatnya, dia mengangkat putranya Yazid sebagai putera mahkota yang mendapat dukungan dari para gubernurnya. Tapi dia mendapat tentangan daripada para tokoh sahabat di Madinah. Dia rasa dia pun dah tak lama mula sakit-sakit apa semua sekali. Dia lantiklah Yazid. Dia kata, saya mati, Yazid naik. Maka gubernur-gubernur kebanyakannya menyokong. Kecuali yang ada di Madinah menentangnya, termasuk beberapa orang sahabat. Antara lain ialah Husain bin Ali, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Ini di antara 4 sahabat masih ada lagi masa itu. Mereka menentang karena dikira itu menyalahi perjanjian. Tidakkah orang mukmin itu dipegang pada janjinya? Jadi marah sahabat ni dan orang Madinah menyokong dan menentangnya. Al-Mughirah bin Syu'bah adalah orang pertama yang mengusulkan kepada Muawiyah agar mengangkat anaknya Yazid menjadi khalifah sepeninggalannya. Kerana dia akan dipecat Muawiyah dari jawatannya sebagai gubernur Kufah. Maka dia pergi ke Syam menemui Yazid bin Muawiyah dan menyatakan bahawa sesungguhnya para sahabat pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpulang ke rahmatullah. Demikian juga para pembesar Quraisy yang berpengaruh. Sekarang tinggal para puteranya. Sedangkan engkau adalah orang paling utama di antara mereka. Saya tidak mengerti mengapa Amirul Mukminin tidak mengangkat engkau menjadi khalifah sesudahnya. Muawiyah yang diberitahu anaknya Yazid tentang pemikiran Al-Mughirah itu, memanggil Al-Mughirah untuk menanyakan kebenaran pemikirannya itu. Maka Al-Mughirah menjawab, Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya saya telah menyaksikan pertumpahan darah sepeninggalan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Maka alangkah baiknya bila engkau mewariskan kekhalifahan ini kepada Yazid. Sesungguhnya Yazid lebih berhak menjadi khalifah sesudahmu nanti. Dia di mana? Ini ada kepentingan politik lah kita panggil. Sejarah ya. Al-Mughirah bin Syu'bah ini dia jadi gubernur di Kufah. Masa itu sudah ada berita dia akan dipecat. Tak tahulah, mungkin adalah kesalahan dia apa benda. Maka Muayyah ambil tindakan nak pecat dia. Dianya bila dengar macam tu, dia pandai. Dia main. Dia terus pergi jumpa Yazid, anak Muawiyah. Kemudian dia beritahu, dia kata, Yazid, ini pandangan saya, kata Mughirah bin Syu'bah. Dia, saya cadang beginilah. Kalau kamu fikir sendiri, kamu tengok sendiri. Yang kata generasi sahabat tu mana ada dah. Ya, hampir semua dah wafat, meninggal dunia. Yang mati syahid dia nak kata berapa ribu orang dah. Mana ada yang tinggal 3-4 orang je lagi dah. Sedangkan kalau dari segi waris-mewaris ni, yang dalam keadaan berkuasa, ayah kamu je. Lepas tu kamu tu anak dia. Ayah kamu tu sahabat Muawiyah tu.
kamu anak kepada sahabat. Gitu. Jadi pada pandangan saya, kata dia, kalau nak tengok yang di luar tu, siapa lantik, dia tak ada pengaruh dalam istana pun. Kamu tu memang tentu dah anak dia. Jadi kira-kira untuk menyambunglah legasi generasi sahabat. Itu saya fikir elok juga kalau ayah kamu lantik kamu jadi khalifah. Yang perjanjian tu tak apalah, biarlah, tapi begitu. Yang anak kepada Muawiyah, Yazid ni pergi jumpa ayah dia, cerita. Terfikir-fikir macam betul juga, kata Muawiyah, betul pula. Panggil Mughirah bin Syu'bah datang. Bila datang, dia beritahu. Dia kata, anak aku Yazid, kata beritahu kat aku, kamu begian, aku cakap. Dia kata, betul. Wahai Muawiyah, saya tengok depan mata saya. Lepas pada Osman meninggal dunia, tak sempat nak tunjuk siapa, dah tengok apa yang berlaku. Keadaan masa dia bunuh huru-hara begitu-begini. Jadi saya bimbang juga. Ini cara dia. Ya. Bimbang juga saya. Kalau kamu meninggal, vacuum. Nak menunggu ke hari dilantik seorang khalifah lain ni. Tahu-tahu masa jadi macam zaman Osman. Bagaimana agak-agak? Ini jangan ambil risiko gitulah. Muawiyah mikir ada betulnya juga. Dia bersetuju dia. Lalu, dia beritahu, kalau gitu tak apalah, kalau kamu fikir betul, saya pun rasa ada benarnya juga. Yazid lah anak saya lebih berhak untuk menjadi khalifah. Akhirnya, Al-Mughirah tidak jadi dipecat oleh Muawiyah. Ni. Maka dia kekal jadi gubernur di Kufah tu. Malahan disuruh untuk mempersiapkan bai'ah bagi penobatan Yazid menjadi putera mahkota. Misi Al-Mughirah berhasil dan dapat menghalang penduduk Kufah untuk mendukung Yazid menjadi putera mahkota sepeninggalan Muawiyah nanti. Jadinya berjayalah apa yang diusahakan, dan Muawiyah pun serahlah kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Entah uruslah semua. Pelantikan putera mahkota ni. Buatlah pengisytiharan, tarik sokongan rakyat, ikut kamulah. Dan kamu kekallah jadi gubernur di Kufah. Sebab kalau tidak, kalau dia tu tak ada kuasa, it should be somebody, Kalau dia bukan somebody, dia nak buat kerja tu macam mana? Kuasa dia tak ada. At least dia gubernur. Dia ada tempat landing dia nak. Itu. Maka tak boleh dipecatlah dia ni. Ini politik. Ya. Pemikiran Al-Mughirah itu diterima Muawiyah dengan menunjukkan puteranya Yazid menjadi khalifah sepeninggalannya. Kerana dia berkeinginan agar umat Islam tidak terlibat lagi dalam suatu pertempuran kerana memperebutkan jabatan khalifah. Inilah tujuan murni para sahabat ni. Bukan nak langgar janji, tapi takut kalau ikut yang Tuhan kok jadi perang macam mana. Lebih baik elak je perang tu, lantik je anak sendiri. Begitu. Itu suasana keadaan dia masa tu. Sebab belum lama lagi umat Islam berperang sersamanya. Dalam perang Jamal, perang Siffin. Dan mereka belum dapat melupakan malapetaka tersebut. Disebabkan adanya keinginan orang-orang tertentu menduduki jabatan khalifah. Ini satu juga dari satu sudut. Mereka melalui sejarah peperangan yang panjang. Dia peperangan Siffin yang disebut tadi. Perang Jamal yang tu Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin pun ada terlibat di peringkat awal. Perang unta tu. Jadi perang tu baru je reda. Panah hati, dendam-dendam, marah-marah tu dah ada lagi. Kemudian dalam ramai tu ada tu yang bercita-cita menunggu je tu. Meninggal aja Muawiyah, aku akan gerakkan tentera pasukan aku perang, aku nak ambil kuasa. Boleh jadi ada dalam ramai tu. Jadi untuk elak yang ni jangan berlaku mudarat lebih besar, lantik je lah anak dulu. Declare dia putera mahkota. Elok-elok Muawiyah wafat, anak ni naik terus. Tak payah orang lain nak kelang kabut, nak perang, nak apa, tak ada dah. Murni hasrat dia tu.
Walaupun nampak macam melanggar perjanjian, tapi ada pertimbangan politik yang lebih besar dalam sudut itu. Oleh sebab itu, Muawiyah mengirim surat kepada Gubernur Madinah, Marwan bin Al-Hakam, sebagai berikut. Aku ini telah lanjut usia. Tulangku telah lemah. Aku khawatir akan terjadi perpecahan di kalangan umat Islam sepeninggalanku. Dan aku berpendapat, kini sebaiknya aku memilih untuk umat seseorang yang akan menjadi khalifah mereka sesudahku. Keinginan Muawiyah ini mendapat sokongan dari para gubernurnya, kecuali Ziyad, Gubernur Basrah, yang menganjurkan kepada Muawiyah agar tidak tergesa-gesa melaksanakan cita-citanya itu. So, majoriti di kalangan gubernur menyokong. Tetapi setelah Ziyad meninggal dunia, Muawiyah mendapat dukungan dari anaknya, Ubaidillah bin Ziyad, yang menggantikan ayahnya. Hal ini berarti keinginan Muawiyah itu mendapat sokongan penuh dari kalangan Bani Umayyah, tetapi ditentang oleh keturunan Bani Hashim. Inilah mulanya terjadinya retak perpecahan itu, di mana anak kepada Ziyad tadi, dia nak jadi khalifah, jadi gubernur juga. Dia kalau dia tidak mempersetujukan itu, buat dia naik jadi gubernur ganti ayah dia kan, Muawiyah serang, masalah lagi. Maka bila dia naik aja, dia terus sokong. Jadi dia pun mengurangkan masalah di pihak dia. Maka menyeluruhlah dari kalangan Bani Umayyah, tapi daripada Bani Hashim banyak yang menentang. Tentangan keras datang dari Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhum, sahabat yang mulia. Ni Abdurrahman ni anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dengan tegas dia berkata, kamu hendak menjadikan khalifah itu sebagai Herakliusm. Bila seorang Heraklius meninggal dunia, maka digantikan oleh Heraklius yang lain. Ini marah Abdurrahman. Dia ni perangai ni cara Eropah ni, bukan cara Islam. Gitulah. Kamu lantik pakai keturunan kamu aja. Sikap Abdurrahman ini mendapat sokongan dari pemimpin-pemimpin lainnya di Madinah, seperti Sayyidina Husain bin Ali, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan lain-lainnya radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Tentangan dari Bani Hashim dan sahabat-sahabat yang tinggal di Madinah dihadapi Muawiyah dengan tangan besi. Dia datang ke sana dan mengumpulkan rakyat dan sahabat-sahabat tersebut di masjid. Muawiyah mengancam, siapa yang berani memotong pembicaraannya, dia telah menyiapkan tukang penggal kepala. Dalam pidatonya disebutkan bahawa tokoh-tokoh kalian telah bersetuju mengangkat Yazid sebagai khalifah sepeninggalanku. Apakah kalian setuju? Disambut rakyat dengan sebulat suara setuju. Dia turun sendiri ke Madinah. Ni saya cakap, siapa mencelah, saya pancung terus. Dia tanya dan mereka menyatakan persetujuannya. Itu bermula dah tu perpindahan kekuasaan secara keturunan pemerintahan monarki. Dia yakni beraja. Yang pertama dalam sejarah Islam. Nanti insya-Allah biiznillah minggu depan hari Sabtu jam 10 pagi begini kita akan bertemu lagi dan sambung lagi. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik
nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.